Okey, share lagi. Uh, okay, share lagi. Tengok macam mana. Okey, kita boleh terus ke slide kita. InsyaAllah. Okey. Boleh nampak ke slide kita? Okey. Ini poster malam ni. Next. Okey. Jadi sebelum kita ke point suka untuk saya orang kata apa kita tarik balik. Saya nak ingatkan balik orang kata apa kepentingan tim Smart Saham ini membuat sesi harian Bursa Chit Chat. Orang kata apa sesi santai malam-malam kalau baru balik kerja, baru lepas makan, baru lepas solat untuk kita dengar satu orang kata apa perkongsian ringan yang mana tidak kami ni nak instilkan keperluan dan kepentingan rakyat Malaysia untuk masuk ke dalam pasaran saham. Namun since kita ini ataupun kami ini bergerak kebanyakannya ataupun semuanya di bawah satu platform TSI yang mana rata-rata kami ini adalah perancang keuangan, dia timbul satu kerisauan. Dia balance di antara keperluan keperluan untuk mengajak ramai orang participate in the capital market for that to can nurture our economy versus dengan bagaimana expectation rakyat Malaysia ataupun masyarakat tentang saham itself. Seperti kita tengok post Facebook tu ada bermula PKP hari itulah kita kata ramai masuk, ramai yang rugi, ramai juga yang untung. Jadi perkara tu satu norma yang kami rasa dia positif on one side, tapi satu lagi side kita rasa bahaya ni. Sebab dalam keadaan masuknya participate-nya rakyat Malaysia ke dalam capital market ataupun lebih spesifiknya dalam saham sekarang ini dia berbentuk euforik. Dia euphoric stage yang mana sometimes dia tidak masuk dengan asas. Jadi seperti slide ni kita nak mengajak ramai orang masuk dalam pasaran saham ini kerana ini. Sesuatu ekonomi negara tu dia perlu di backkan daripada pasaran modal tu itself. Seperti contoh saya malam ni alhamdulillah saya bersiaran di COE. Minggu lepas di Perlis. 3 minggu lepas saya di Johor Bahru. Jadi di Perlis saya dapat tengok macam mana di tempat saya di Berseri tu game sekarang. Dan kerana sana kes COVID rendah dan pusat perdagangan ada nama kalau biasa orang Perlis. Kok ada orang Perlis ada ke? Orang Perlis daripada dalam ni ataupun orang utara yang biasa kampung ke? Timah Tasuh namanya, Taman Ular Perlis. Jadi apa spill effect kepada yang ada di situ adalah rakyat di sekeliling tu. Contoh tempat yang selalu saya beli nasi lemak pagi, biasa orang order sebungkus, 2 bungkus. Tapi bila zaman cuti, bila time cuti je, orang mai beli 10 bungkus, 20 bungkus. Jadi itu yang kita nak. Jadi ini dia perlu dimulakan oleh capital market dulu. Dan ini ada relate dengan cerita berkaitan dengan ASB. Point saya tak masuk lagi. Saya nak cerita point kita akan pergi ke second half. First half saya nak cerita apa pentingnya kita participate dalam pasaran modal ini. Sahabat saya tolong kita ke next slide. So far macam mana? Ke? Tok Mac. Ni orang Perlis ni. Cik Muhammad Muhaimin. Cik Muhammad. Betul. Itu dekat Padang Besar tu. On the way pergi Padang Besar tu. Baik. Recently bagaimana kita dah diumumkan pengagihan pendapatan untuk ASB sebanyak 4.75 ke 4.25 kalau tak silap. Pelbagai reaksi. Ada yang suka, ada yang bersyukur, tak kurang juga ada yang marah dan ada juga yang ambil kesempatan. Tapi tak apa, itu bukan untuk kerja untuk saya nak olah kat sini, cuma saya nak manage expectation sahabat-sahabat
tentang ASB ni, okey, dan dia adalah sebahagian daripada pasaran modal, dan saya nak relate, okey, bagaimana penerangan oleh Tan Sri Zeti hari tu, yang mana kecairan yang berlaku membantu untuk memberikan pulangan semasa ini. Okey, untuk yang belum tahu, okey, benchmark yang ASB gunakan adalah seperti jika boleh nampak dalam slide itu, adalah kadar deposit tetap untuk Maybank selama 12 bulan. Itu benchmark dia. Makna ASB ni comparison dia dengan FD. So, jika kita relatif perbandingan tu, dia memberi satu pulangan yang baik pada kelas dia tersendiri. Jadi sebab itu kami dalam tim financial planner, kami menyatakan kepada masyarakat bahawa tak, pulangan ni alhamdulillah. Okay, cuma memang kita kena expect this kind of return because of current punya situation. Jadi sebab itu penting untuk kita meningkatkan kadar financial literacy kita, supaya kita faham apa yang kita labur, kenapa kita labur, berapa banyak perlu labur sini, tempat itu tempat pelaburan ke tidak. Kerana jika tidak, pasti akan ada yang menangguk di air yang keruh. Okey, baik, next, Chief. Okey, jadi ini sedikit point yang di-sharekan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz. Okey, bagaimana berlakunya market recovery, okey, daripada Biden punya kemenangan, kemudian monetary policy yang berlaku, so dia meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi itu. Okey, next. Okey, yang ni yang saya nak anchorkan dengan apa pentingnya kita belajar untuk mengata pemain saham ataupun melabur saham lah. Mungkin main saham layman term lah. Okey. Jika kita tengok, nanti ada slide saya, kita tengok bagaimana institution dan retail contribute big amount, while foreign punya duit amat sedikit portion dia. Dan itu kita jangkakan pada kadar yang agak tidak sihat. Kerana jika kita membandingkan antara institution dan retail, itu bermakna duit yang bermain dalam pasaran adalah duit dalaman sahaja. Okey, tak ada additional injection. Okey, dan juga ramai pakar-pakar keuangan dan mungkin ahli-ahli politik ada juga menyatakan bahawa kerisauan mereka tentang penurunan FDI ke dalam negara kita. Okey, cuma benda tu diimbangkan dengan bermula daripada PKP hari tu, orang kata apa, mass volume of rakyat Malaysia participate, cuba untuk melabur dalam saham. That is a good sign. Cuma kami daripada tim Smart Saham ini ingin mengambil inisiatif. Okey, mungkin ada yang rasa kecil, tapi yang pasti kami ingin memberikan impak yang besar kepada dalam masyarakat dan sustain. Okey, saya yakin, okey, tak ramai yang ajar melabur saham seperti bagaimana tim Smart Saham ajar. Okey, Tuan Alwi, Tuan Faiz Wahab, Tuan Siraj Fahmi, Tuan Faiz Jalil, Tuan Afif, Tuan Lokman, itu antara tenaga-tenaga pengajar tim Smart Saham yang mana mereka ini berlatar belakangkan profesional dan memang pakar dalam bidang keuangan. Jadi kami bukan sekadar nak mengajar kalian, okey, untuk untung saja. Kerana kalau saya nak relatekan ketika saya masih bekerja sebagai seorang doktor dulu, objektif untuk melahirkan doktor daripada proses housemanship tu adalah untuk melahirkan doktor yang baik dan selamat. Okey, kita tak nak melahirkan doktor yang baik saja. Okey, sebab ramai je doktor yang baik tapi tidak selamat. Seperti juga saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Ramai sangat masuk. Okey, kawan-kawan doktor saya yang tak pernah tahu pun apa itu lot lah, apa itu limit up lah, mula bercakap. Tak ada masalah. Sebenarnya sebab saya dah participate sejak saya berhenti doktor 2015, sejak tu saya dah bermain saham. Dan ketika tu pelbagai stigma lah. Tapi since orang kata apa, bila euforik ni berlaku,
okey, bagaimana media bebas untuk bukan media lah, maksudnya promosi tu hangat dilakukan, ramai masuk dan alhamdulillah seronok. Okey, sebab apa? Kematangan ataupun kematangan sesuatu market itself, market exchange of the country depends on berapa ramai rakyat dia yang melabur dalam saham. Jadi cuma berbalik tadi yang saya cerita berkenaan pelabur yang selamat dan bagus tu, kami risau. Okey, ramai ketika awal PKP itu menyatakan untung. Wah, 100%, 20%. Selepas PKP bila market dah recover balik, ramai mula diam, hilang. Okey, lepas tu mula ada balik, hilang. Dia tak sepatutnya jadi macam tu, tuan-tuan. Okey, kerana saham ini adalah sesuatu instrumen pelaburan yang dipantau selia dan juga patuh syariah. Okey, jadi dia adalah sepatutnya selamat, cuma apabila tidak masuk ataupun dilakukan dengan ilmu, maka itulah risikonya. Okey, jadi sebab itu jugalah suka untuk saya mungkin ulang banyak kali, tolong sebarkan paling-paling sesi bursa chit-chat kita setiap malam. InsyaAllah, walaupun ilmu tu anda dah tahu, anda dah dengar, saya pasti mesti ada dapat sikit juga. Dan start promote. Dan insyaAllah, siapa yang kenal dengan TXI, tak ada yang kami sengaja nak mengajar kalian untuk menjahanamkan kalian. Kalau ada, beritahu saya. Kalau tak ada, PM Tuan Alwi terus. Okey? Jadi, tim Smart Saham dengan inisiatif yang ini, kami harap kita dapat sebarkan kebaikan untuk ramai market, ramai rakyat Malaysia join the market. Dan kita dah tengok terbukti, okey, daripada return PNB ni, mana kalau kita kata benchmark dia adalah fixed deposit yang mana sekarang 2.9, okey, 2.9 dan dia bagi 4.25, banyak tu bang. Jangan compare dengan kalau masuk dekat mungkin unit trust. Okey, anda sendiri main saham, lain, risiko dia berbeza. Okey, kalau anda tak dapat beza lagi apa itu capital gain dan dividend, saya rasa pergi belajar dulu. Itu basic dalam anda melabur. Anda kena tahu apa itu capital gain, apa itu dividend ataupun income. Jadi jika anda faham dua perkara tu, insyaAllah anda akan jelas kenapa tak boleh compare ASB dengan unit trust, ASB dengan saham, ASB dengan property. Dia ada kelas dia tersendiri. Okey? Baik, kita ke next slide. Okey, yang ni yang saya nak, okey, cuba data ini saya tak sempat ambil yang hari ni punya. Okey, saya saya ambil data pada hari Jumaat hari tu. Okey, boleh tengok. So saya tengok komen sekejap macam mana Tuan Afif Izzah, selamat Tuan Faiz Wahab, macam dengar tazkirah isyak. Terima kasih Tuan Admin. Okey, jemput share lagi, jemput. Okey, sebab poin saya tarik kepada second half. Kenapa? Kerana dia ringkas dan mudah faham saja. Yang saya nak instill dulu adalah supaya kita ramai-ramai mula melabur saham dengan selamat. Okey, dan sebab itu juga Suruhanjaya Security membuat pelbagai langkah untuk menyemarakkan market participation dalam capital market, sama ada melalui stok sendiri ataupun pelbagai instrumen pelaburan yang exposure direct tu capital market. Okey, jemput share dulu macam mana, okey ke setakat ni? Boleh komen sikit. Okey. Okey, kita tengok jumlah foreign kat sini. Jika berbanding dengan retailer, foreign punya participation hanya 11%. Dan itu agak memang, dan amount ni sebenarnya dah sustain daripada post PKP lagi. Dia bermain di amount bawah 20%. Yang mana kalau sebelum ini foreign tu agak tinggi, retailer tu agak kecil. So duit tambahan tu berlaku tinggi. Dan itu akan spur ekonomi kepada actual ekonomi itself. Jadi jika perkara-perkara mana kalau on topik lain, mana kita berharap polisi government, kestabilan politik dapat meyakinkan kembali pelabur masuk. Jadi pada masa yang sama, since Ejen Ali baru buat cerita kan,
kita jaga kita untuk semalam lancar. Makna sebenarnya selain daripada ekonomi, selain daripada sosial ataupun kesihatan, secara ekonomi kita boleh bantu melalui participation kita dalam dalam saham. Cuma banyak kali dah ulang kan, belajar dengan betul dan selamat. Okey, jangan mudah terpengaruh. Kawan buat 100%, kawan buat 20%, kawan buat 40%. Dia tu dia, kita ni kita. Okey, cara fikir tak sama, cara makan pun tak sama. Okey, jadi masuk belajar dan kita bantu negara kita dengan participate. Okey, seperti tengok data yang ada ni, alhamdulillah local retail lagi banyak pada institution. Mungkin sebab akhir tahun orang duk kata fund manager duk bercuti ni. Mungkin kita tak tahu lah kan. Tapi alhamdulillah so far. Okey, habis bercerita tentang apa local market, sedikit saya nak sentuh berkenaan dengan apa global sedikit. Okey. Okey, artikel ni saya gambar ni ambil pada Bloomberg pada 26 Disember hari tu, okey, yang mana seperti yang tertulis lah, okey, ekonomi China dijangka 8% tumbuh untuk GDP pada tahun 2021 ini, dan ini akan overtake US dari segi prestasinya, dan itu adalah berpunca daripada negara mana yang dapat solve the COVID first, yang mana dapat kawal COVID tu dahulu. Okey, jadi apa saya nak relatekan sebenarnya adalah selain daripada stok, anda juga boleh melabur dalam unit trust. Okey, unit trust. So kenapa saya meng-highlightkan China, kerana salah satu kelebihan unit trust adalah anda boleh melabur di market yang luar daripada Malaysia. Okey, boleh next. Okey, ni antara fund lah. Banyak fund ni saya cari lah tadi yang mana yang perform. Anda boleh cari sendiri jalan macam mana nak invest dalam fund ini. Okey, ada yang pernah dengar ke fund ni? Boleh nampak ke nama fund tu? Cuba tulis sikit. Cuba tulis sikit kalau nampak ke fund ni apa? Okey. Team admin kita dah tolong highlight kan. Okey. So baik. So itu dulu. Okey, kenapa kita kata versatile trader? Inilah yang selalu kata apa Tuan Alwi dan tenaga-tenaga pengajar lain ingatkan kepada kami. Okey. Usah risau, usah rasa envy dengan kenapa dia boleh buat 100%, dia boleh buat 200%. Tak ada masalah, kita pun boleh buat. Okey, cuma kena datang dengan ilmu. Okey, lautan tu luas. Okey, lautan dalam market kita ni kecil je sebenarnya. Ada, kalau rajin boleh Google, okey, stock exchange in the world. So boleh kita tengok market cap maksudnya berapa size stock exchange sesebuah negara tu. Okey, kita berada dalam sekitar 350 bilion. Okey, dan USA untuk satu saja stock exchange itu dah menilai 22 trilion. Jadi kecil sangat. Even dah kecil itu pun, okey, masih banyak ruang dan risiko, peluang dan risiko. Dan jika kita tak betul-betul mendalami ilmu saham itself, dia akan menjerumuskan kita dalam kancah kerugian yang besar lah. Okay, next, Tuan Nasif. Ini sajalah saya nak letak gambar kerugian ni. Sebab apa, jika Tuan Alwi share kepada kami ketika pasca tahun 2014, ini sama dari segi euforik tu. Orang semua masuk main saham, untung. Dan ketika mana orang kata apa, manusia ni bila hirang rasional, bila mana tengah seronok, tak seronok, tengah sedih. Jadi itulah kita nak interfere sebelum perkara tu berlaku. Okey, jadi norma-norma tu sedang berlaku. Masih semua orang nak bercerita pasal saham.
Sampai kalau kata saya duduk dengan kawan-kawan pun, saya kata tak apalah, saya tak bercerita, tak apa, sebab mereka akan rasa dia orang lebih power. So saya pun buat apa? Saya nak orang kata apa, berterus bercerita macam dengan bila dah ada stigma macam tu, dan itu merisaukan saya lah. Okey, dia risau kerana takut melabur tu bukan dengan ilmu, tapi seronok sebab makin ramai yang cuba bermain saham. Okey, next Tuan Nasir. Okey, yang ni saya nak tunjuk bagaimana versatile-nya. Inilah muka-muka sampai ada orang scam mereka. Saya ada Tuan Siraj Fahmi tu jadi Abid Liu. Okey, sampai hati scammer men-scamkan mana. Tapi saya nak tarik cerita ni adalah bagaimana saya letakkan gambar Tuan Siraj Fahmi dan Tuan Alwi Adam adalah kerana betapa versatilenya mereka. Mereka bekerja, mereka juga boleh melabur. Okey, dan pelaburan mereka dia boleh buat, ada melabur jangka panjang, jangka pendek, jangka sederhana. Okey, dan itulah yang kalau boleh tim Smart Saham Asas kita nak lahirkan. Kita tak nak lahirkan pelabur-pelabur saham yang hari-hari nak kena tanya, beli kaunter apa hari-hari nak kejar breakout. Tak boleh. Bahaya. Kita kena jadi trader yang tenang dan matang. Benda tu takkan dapat berlaku unless kita mendalami dengan ilmu dan masa. Okey, Tuan Alwi pernah berpesan kepada kami, kepada saya lah, yang saya maksudnya kami lah 8 tahun bermain saham masih baru. Okey, kerana kita nak kena kenal dulu bagaimana ragam dia. Okey, mana kalau kurang 8 tahun tu masih baru lagi lah sebenarnya. Walaupun mungkin kita dah make profit, mungkin cycle tu belum sampai lagi. Okey, jadi kalau boleh kita nak jadi macam mereka ni. Okey, dan bukan jadi macam scammer tu Ya Allah, sanggup dia orang. Betapa kredibelnya mereka ni sampai ada orang nak men-scam kan menggunakan muka mereka. Okey, next. Okey, inilah sebenarnya 3 jenis versatile trader yang saya nak instilkan pada malam ini. Cuma sebab gambar yang saya jumpa ni dia 4. Actually kalau day trade dengan scalper tu can jadikan sekali lah. Okey, scalper ni dia hari-hari tu dia frequent, dia laju. Okey, day trade tu within the day. Okey, swing trade tu more than one day up to few months lah. Position trader dia mungkin nama lain ni investor lah. Okey, once trust me, setengah orang dia dah berkecimpung dalam saham dia kadang-kadang dah bukan kadang-kadang lah, dia akan meninggalkan. Mungkin dia bila mood investor ni dia dah tak letak kat ASB, tak letak kat Tabung Haji, dia terletak kat bila dia position kan sebagai investor tu sebab dia melihat potensi yang lebih besar, namun risikonya tetap ada. Okey, next. Okey, so yang pertama maknanya ciri-ciri versatile yang kita nak ada tu adalah dan tim Smart Saham tidaklah menganjurkan sangat untuk kita menjadi intraday trader ni kerana dia tidak sesuai untuk semua orang. Okey, kerana dia risiko dia amat tinggi. Kerana kawan baik untuk intraday trader ni adalah volatility. Okey, mereka takkan memerlukan sangat fundamentalnya. Okey, technical akan ada sikit lah. Akan ada lah untuk orang kata apa, support dia volatility yang ada. Jadi risiko intraday ni agak tinggi, tetapi jika dengan kita ada masa, ada kekuatan dan ilmu, dia menjadi lubuk yang amat best. Okey, kalau benchmark yang Tuan Alwi letak 3 bit sehari keluar. Okey, dan kerana apa Tuan Alwi meletakkan parameter itu adalah kerana nak melatih untuk disiplin. Manusia ni bang, bila dia dah rasa seronok bang, dia nak lagi. Itu yang berlaku overtrade. Okey, pagi dia dah trade dah ni, dah untung lah 5%. Dia pun seronok, dia rasa boleh masuk lagi ni. Dan dia rugi 10% hari tu. Okey, benda tu ada diceritakan oleh
Tuan Luqman, dan sesi Tuan Luqman hari tu amat best dan amat bermakna jika kalian dapat tengok. Cari nanti dekat Facebook smartsaham.com. Sesi dia akan menjawab persoalan kenapa kita ni labur je rugi. Ish, kawan sebelah ni untung je. Kita ni duk labur, modal duk tambah, duk habis lagi. Okey, cari sesi Tuan Luqman tu. Saya tak ingat tarikh dia bila, tapi kalian wajib tengok. Okey. Jadi intraday ni tadi, berbaliknya, itu adalah salah satu ciri yang mana versatile trader ni ada. Okey. Kita bercerita tentang kalau kata Siraj Fahmi ke, bos ke, Tuan Alwi Adam. Okey. Dia orang akan trade pagi-pagi. Lepas tu dah sambung kerja balik. Mereka menjalankan tugas sebagai financial planner mereka dengan baik juga. Okey. Tak ada masalah. Cuma intraday ni sering tidak diimbangi dengan risiko dan peluang tu. Ketakutan tu diinstil lebih. Dan daripada dulu pun dimomokkan saham ni bahaya, risau. Sebenarnya kerana yang poin ketiga tadi tu, dia adalah suitable untuk higher risk profile. Orang yang ada masa, ada duit dan ada ilmu. Okey? Okey. Tuan Nasif. Okey, ini contoh, ini hari ni saja Ini hari ni saja. Boleh tengok Tuan Muhammad Fikri. Okey, tapi itu lebih kepada swing lah. Buy today, sell next week. Okey. Tu Ibrahim, abeyat kita. Okey, 10 minit punya kerja bang. 10 minit punya kerja. Okey. Puan Afida. Okey, dan dia orang ni pagi je lah. Lepas tu boleh sambung balik dengan kerja macam biasa. Okey, tu dah berapa persen dah tu? Saya nak kira lah pula kan, tapi nak kata at least 2 ke 3 bit anda boleh dapat. Okey, ini adalah intraday punya mode. Okey, masuk sebelum market buka pukul 9, ataupun kalau tak sempat kejar pukul 9 tu, anda boleh kejar pula pukul 10. Tak boleh kejar pukul 10 tu, kejar pula pukul 2.30. Okey, jadi time ni kat mana nak tahu? Masuklah kelas. Kat sini bukan tempat untuk saya nak ajar, cuma saya nak share bagaimana salah satu ciri versatile trader yang ada adalah dia able untuk menghayati intraday punya trading plan, which is quite risky, tapi saya tak boleh nak nafikan juga. Siapa yang ada ruang, baik dia buat. Contohlah, kalau ada 100,000 bang, kalau 3% bang, atau tak 3% lah, 2% sehari pun bang, 2,000 dah bang. Sehari bang. Okey. So, boleh difikirkan. Cuma, nak promote lagi ni. Tim Smart Saham, dia akan ajar untuk kita perlu kumpul duit tu dulu. Bukannya duit tu ada daripada mana-mana sumber kita tak tahu. Tiba-tiba ada. Okey. So, that kita dapat nilai betapa penting untuk kita mengawal risiko tu. Okey. Anda setuju tak bahawa mengawal risiko lebih penting daripada mendapat untung? Okey. Kalau anda setuju, cuba bagi saya ya sikit. Saya takut saya dah bercakap seorang ni. Okey. Mengawal risiko ni lebih penting ke ataupun untung lebih penting? Cuba jawab sikit dekat komen saja. Saya nak tengok macam bagaimana saya punya, orang kata viewer punya way of thinking. Okey. Sebab orang kata kenapa euphoric stage ni berlaku kerana ialah orang suka buat duit. Okay? Dalam saya ketika orang kata dalam dunia perancangan kewangan ni pun, bila kita bercerita bab risiko, ramai orang tak nak dengar. Tapi bila kita cerita, bang, jom aku tolong kau buat duit bang, tak payah kita cari dia bang, dia bertergabur bang, bila nak jumpa sebab bab buat duit. Dan itu bahaya. Okey, jadi samalah main saham. Okey, kawal risiko lebih orang kata lebih penting. Okey, dan of course relative comparison intraday dia mesti lebih high risk daripada. Sebab itu kita berbalik pada point yang saya cakap tadi, dia suitable untuk orang yang berduit, bermasa dan berilmu. Okey, jika ada salah satu, ada ilmu, tak ada duit, tak ada masa, tak guna.
Okey, ada masa ada ilmu tak ada duit pun tak guna juga bang. Okey, ada masa ada duit ada ilmu tak ada masa. Seimbang bang, kau akan rugi nanti bang sebab very fast volatility ni kita jangan seimbang. Tak sempat seimbang. Okey. So itulah sikit yang mana saya nak kata intraday ni dia berisiko tapi penting untuk kita tahu juga sebab peluang tu sentiasa ada. Okey. Tuan Syed Afiq, betul, terima kasih. Ipin Arif, kawal risiko. Lurima Atah, kawal risiko. Hafiz Musanef, Muhammad Hasif, Ipin Arif. Okey, terima kasih geng. Betul. Okey, kawal risiko sebab dia orang kata apa, kita dapat kawal sikit kita punya euforik tadi. Okey, next. Okey. Jadi saya suka. Sebab apa? Saya rasa ni sesuai sikit lah dengan diri saya. Sebab tenang sikit. Okey, ketika awal PKP, maksudnya sebelum PKP pun saya bukan intraday trader pun. Okey, sebab sibuk dengan kerja-kerja lain. Tapi PKP tu cuba jadi intraday trader. Adalah awal-awal tu dapat untung seronok-seronok. Tapi overtrade berlaku, FOMO berlaku. Overtrade ni apa? Pagi dah untung, petang lagi. Lepas tu FOMO lagi, tengok kawan masuk. So kat situ berlaku orang kata apa? Kerugian yang besar kat saya. Okey, sebab itu saya rasa saya lagi sesuai dengan swing trader. Dan itu juga tim Ustaz nak instill. Kita kena ada skill untuk tiga-tiga. Okay, tiga-tiga intraday trading, swing trading dan position trading ataupun investor supaya kita tahu bila kita nak guna dan pada kadar apa kita nak guna. Okay, jadi untuk swing trader ni dia dari segi dia sebenarnya perbezaan dia adalah segi time frame. Sebenarnya relation tu berapa holding position kita kepada suatu stock tu dan itu dia mereka mengkelaskan trader-trader itu. Okey, mana swing trader daripada overnight, mana hari ni jual besok ataupun seminggu ataupun ke beberapa bulan. Okey, provided that masa tadi tu kita kena tally dengan kita punya risk reward ratio. Okey, bila intraday risk reward ratio kita akan sedikit kecil kerana kita nak cepat dan kita nak kawal risiko. Tetapi because kepada swing trader ni kita akan mode untuk reward kita tinggi lebih dan risk tu besar sikit supaya apabila jatuh kita tak panik. Dan kita tak adalah hari-hari nak tengok bang. Kita ada kerja lain juga bang nak buat. Okey, tapi kalau siapa ada masa by all means kan. Okey, cuma saya nak kata ini adalah membezakan swing trader tadi dari segi masa. Kemudian apa tools yang swing trader akan guna? Dia akan combining fundamental and technical analysis. Volatility tak berapa ditekankan sangat ataupun digunakan sangat, tapi combining of these both akan helps kita a lot dalam kita determine kita punya trading plan. Okay. Kemudian dia suitable untuk siapa? Dia moderate to high risk lah. Okay. Orang yang tak ada masa tapi ada kemampuan dan ada ilmu. Okey, kalau tuan tengok nanti setiap semua saya akan letak kena ada ilmu. Sebab kalau tuan-tuan masuk tanpa ilmu, risau-risau saya boleh jadi macam berjudi pun ya bang. Okey. Maksud je kawan kata belilah counter X. Beli tanpa ada ilmu. Tak tahu pun bang dia buat apa. Tak apa dia patuh syariah ni. Betul, boleh sah pembelian tu. Cuma penilaian kita tu tidak berapa tepat dan risau ralat dekat situ. Okay. Dan seperti yang saya cakap, wider range risk and reward ratio due to longer time frame. Okay. Apabila kita dah menilai fundamental company ni buat untung, company ni bagus. Okay. Dan apa nak dilihat, itu kena belajar. Okay. Dan bukan tempat saya untuk ajar pada malam ini. Okay. Anda kena nilai company sebab ini lagi satu perkara yang saya terlupa tadi nak tinggal. Beramai yang trade penny stock. Tak salah, saya pun trade penny stock juga. Sebab tu seronok nak beli kan. Dan mungkin dia punya nak naik tu tinggi.
Cuma kita nak kata sampai menidakkan keperluan fundamental dalam sesuatu stok tu amat bahaya. Memang tak salah. Dan you can make profit banyak pun. Kalau bertebaran lah kat Facebook anda tengok ada terbaru tu, saya tengok tak ingat bila Vivocom wah beribu%. Tak salah, alhamdulillah. Daripada RM6,000 jadi RM200,000. Itu saya nak mengatakan the room that we can make in the stock exchange ataupun stock market, sorry. Okay, ada sampai beribu% within 3 bulan kalau tak silap, boleh cari. Okay, dan alhamdulillah. Cuma adakah dia boleh ditiru? Tidak. Okay, sebab itu ataupun erti kata lain, nak ajar orang buat untung dengan nak ajar orang buat manage risiko, sepatutnya untuk generalize, nak mengajar orang mengawal risiko lebih mudah. Okey, dan lebih terkawal. Okey, kerana dia dah manage expectation. Sebab itu apa kami nak ajar, menjadi trader yang selamat dan bagus. Anda boleh jadi, sebab itu term kalau mungkin siapa yang belum tahu kenapa TSI dalam berdeda sophisticated investor adalah, maksud dia adalah dia kaya dan berilmu, dia able to make decision for investment. So jadi sebab itu kepentingan ilmu tadi. Jadi berbalik kepada swing trader ini adalah second ciri-ciri versatile trader yang dia kena ada. Dan saya rasa swing trader ni paling syok lah. Tu depends lah. Dia really relative compare to setiap orang tak sama. Okay, ada yang mungkin suka intraday, saya cukup lah atas kerugian yang saya alami, tapi it helps me a lot in learning the cycle. Okay, kita tengok sikit berapa kawan-kawan hari ni ada seorang hamba Allah ni dapat buat untung. Boleh next Cik Nasif kita. Okay, ini bang, dia simpan 2 bulan bang. 2 bulan. Dan stock K-Power ni fundamentally dia dah memang dah orang kata apa, dah dinilai bagus, dan we see how macam mana perginya, dan tenang untuk kenapa trading plan dia ikut trading plan. Okay, next. Okay, so far macam mana, okay ke, dapat faham ke setakat poin kedua yang saya share kan malam ini? Okay, perkara yang saya nak instill lagi sebenarnya selain daripada manage risiko itu adalah disiplin. Okay, pernah ditunjukkan kes kepada saya, salah seorang tenaga pengajar lah, saya tak sebut, counter MyEG dia dia tak loss juga, walaupun ketika itu kerugian dia 45,000 ke 70,000 lah. Kalau kita lah amount tu masa tu kita dah bertukar dah kita punya trading plan. Saya dah jadi hope trader dah selalunya. Tapi tak because of how orang kata apa, stick to the principle he is so dia cut loss at 40k masa tu MyEG saya tak ingat tahun bila, tak silap saya lepas pada PRU kot. Lepas pada PRU lah kalau tak silap. Okay, dan blessing this guys, dia further jatuh, further jatuh, dan because of dia dah ada ilmu, dia dah ada trading plan dia masuk balik. Itu yang antara saya boleh share, saya nak kata keseronokan menjadi trader Wyckoff ni. Anda tolong share kepada kawan-kawan anda. Seriously tak sibuk sangat nak cari counter apa nak beli, dan satu counter tu anda boleh trade berkali-kali. Okay, berkali sampai muak lah. Okay, sampai Tuan Siraj Fahmi tu orang kata dia scam lah. 10% sebulan, padahal dia ulang counter sama je. Okay, so itu kelebihan yang kita nak instill. Melalui Wyckoff kita boleh buy naked chart.
tanpa ada segala all the technical analysis. Dia perlu, tapi untuk membantu sahaja. The decision is on the knowledge that we have. Okay, mahal sangat bang. Dan tahun ni tinggal lagi 3 hari je. Okay, saya tak sembang bang, sebab dah ramai dah kawan saya masuk dan tak ada seorang pun lagi yang datang kat saya marah saya. Okay, baik, kita ke mana poin ketiga saya. Okay, poin ketiga saya ialah berkenaan dengan mana dalam pasaran saham juga anda boleh menjadi seorang watak investor. Okay, time frame dia panjang lah lagi. Okay, panjang lagi. Dia akan a year lah at least, ataupun more than 7 months. Actually it is very subjective. Okay, tapi nak kata how kita boleh hold the principle tu. Mungkin kita nak jadikan dia sebagai kita punya tempat untuk dapatkan income je. Mana kita tinggalkan pokok, dapat untung keluar untung saja, pokok remain, so that dia akan jaga je dalam tu. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk lepas saya habis terangkan ni macam mana dalam tahun ni counter yang diceritakan oleh Tuan Alwi naik sampai almost 500%. Okay, untuk orang yang position trader atau investor ni, the most concern of the trader is dia punya fundamental. Akan ada masukkan juga dengan technical, tapi tidak akan diberatkan. Paling berat sekali adalah dia kena beratkan fundamental dia. Dia suitable untuk orang apa? Dia daripada rendah ke tinggi. Actually untuk orang yang ada duit dan knowledge. Okay, dia akan jadi sama je bila dah towards swing dan position trader, kerana kita boleh jadi tiga-tiga. Kenapa nak jadi satu? Kita boleh jadi tiga kan kat situ. Kenapa nak satu? Boleh dapat tiga kan. So ini adalah ciri-ciri yang maksudnya yang saya nak share untuk sebagai seorang versatile trader, dia juga boleh menjadi seorang investor. Jadi kita tengok Tuan Nasif apa counter tu. Okey, K-Power ni telah di share oleh Tuan Alwi daripada awal tahun lagi awal tahun lagi. Okey, dan ada 5 counter. Ada 5 counter yang tak perlu saya sebutlah kat sini. Mana salah satu dia adalah K-Power. Ini bukan buy call Ini nak katanya apa yang di-share. Okay, trade at your own risk. Kalau anda nak ni lah kan. Okay, daripada Januari sehingga recent up to this date dia dapat 483%. Allahu Akbar. Banyak tu bang. Okay, mana okay, kat sini mungkin orang compare lah. Orang compare bang, letak ASB 4% je lah bang. Itu yang anda nak kena faham tu dulu. Apa point saya cakap tadi, capital gain dengan income. Okay, kita perlu, sebab tu ilmu tu perlu ada. Okay, masuk dulu, fahamkan dulu apa itu capital gain dan dividend, baru kita kenapa nak pilih salah satu. Letaklah ASB juga, labur juga dekat K-Power. Dua-dua boleh bang. Okay, jadi kita tengok bagaimana counter kalau investor mode. Kalau anda nak cari banyak lagi, anda boleh tengok dekat Malaysia Stock Biz, anda boleh tengok kat Bursa Marketplace, how counter-counter yang bersifat investor punya mode ni pergi dia macam mana. Tapi dia punya base dia apa? Base dia adalah fundamental. Earning of the company, macam mana untung ke tidak, company tu buat business apa. Okay, so dia tidak menidakkan kepentingan fundamental ni tadi. Okay, next. Inilah why choose to be one instead of 3 types of trader. Jadi itulah saya nak sampaikan. Tapi nak tak nak, perkara ni dia tak boleh, saya cuma mampu sharekan 3 jenis mana trader yang ada dalam market. Okay, tapi nak jadi tiga-tiga tu dia kena ada ilmu. Dia perlu mendalami ilmu tu is a process. Dia bukannya dalam satu malam punya proses. Split second tu kita jadi power. Kalau jumpa lampu Aladdin tu ke lain lah.
Itu cerita kan Harry Potter ke apa kan. Tapi kita adalah human being. Okay, a normal human being. So we need to go through the process. Tak ada dan kami agak risau dengan stigma-stigma yang mengatakan anda boleh berhenti kerja dengan bermain saham. Bahaya. Tidak ya? Tidak. Jadikan dia sebagai sekali. Dia bukannya bertukar. Okay? Jangan jadikan dia tolak atau bahagi. Jadikan dia sebagai darab atau tambah. Okay? Okay, next. Okay, jadi sebelum saya orang kata apa habis sesi saya malam ni, terima kasih untuk yang mana yang sudi share bersama saya, yang sudi share. Jadi dua take home lah saya nak tutup orang kata apa sharing saya malam ni. Pertama adalah trading is a process and a journey. Okay, macam yang saya share apa yang Tuan Alwi cakap kepada kami ketika dalam kelas, kurang 8 tahun tu masih consider baru lagi lah. Okay, nak kena kenal dulu jatuh bangun, how market react in term of tarikh-tarikh sekian, how market react in term of incident sekian-sekian. Jadi dia takkan boleh di-grab, okay, dalam sekelip ataupun dalam tempoh yang sekejap. Okay, dan ini lagi penting, mazhab buat dia akan berjaya atas dunia ni. Dia ada mazhab buat dengan mazhab tahu. 90% yang berjaya adalah mazhab buat. Okay, jadi belajar buat, belajar buat. Okay, sebab itu untuk mendapat ketika saya belajar di Mesir dulu, apa tu guru saya cakap, untuk seseorang tu mendapat taraf ulama ataupun alim, dia adalah orang yang tahu dan dia buat dan dia praktikal. Okay, kita tak boleh lagi nak kata dia alim ataupun dia ulama kalau dia sekadar tahu je. Sebab bang, tahu aku boleh baca je bang, tapi theory and practical is very different thing. Itu pun dah ramai orang tahu. Jadi you need to time to kenal. Orang kata trading ni anda jadikan dia macam bercinta bang. Lama sikit kenal lah bang, baru tahu baik buruk dia. Sebab kita dah tahu dia penghujung dia menguntungkan, tapi throughout the way tu mestilah ada benda yang kita suka, kita tak suka, kita kena adapt, kita kena terima, dia tak terima. Macam tu lah bang. Okay, macam bercinta. Okay, jadi point last, mana poin kedua yang saya nak sebelum kita tutup adalah modal yang ada perlu diurus dan baik. Money management. Okay, ada 10,000 bukan 10,000 masuk. Okay, gunakan pada ada, itulah tu kena belajar lah bang. Tapi nak kata modal mesti diuruskan. Okay, anyway, terima kasih untuk saya nak sebut seorang-seorang ramai. Terima kasih kerana yang sudi yang join. Stay tune dan sebarkan sesi Bursa Chit Chat kita ni, kerana sesi Bursa Chit Chat kita ni bersama dengan Bursa Malaysia Eye. Kami bukan buat di atas kapasiti tim Smart Saham saja. Kami di-endorse bersama Bursa Malaysia Eye untuk mengajak masyarakat melabur dalam tempat yang selamat dan patuh syariah. Itu penting untuk kita. Mana kalau viewer kita malam ini untuk Muslims lah. Okay, jadi itu saja daripada kami, sebar-sebarkan. Jadi nanti boleh scan QR code yang anda nampak, okay, untuk apa nanti? Untuk feedback untuk kepada pihak bursa. Okay, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.